Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pengenalan, selepas kewafatan Rasulullah SAW, telah berlaku pergolakan besar dalam dunia Islam yang menyebabkan muncul pelbagai aliran dan fahaman dalam kalangan umat Islam itu sendiri. Salah satu fahaman dan aliran yang wujud dan berkembang selepas kewafatan baginda Rasulullah SAW adalah fahaman Syiah. Jadi, mari kita fahami bagaimana kelahiran fahaman ini dan apa perbezaan fahaman ini dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan kongsikan berkaitan sejarah kelahiran Syiah. Menurut pendapat paling masyhur tentang kelahiran Syiah, ianya lahir setelah berlakunya fitnah pembunuhan ke atas Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan di saat itu juga kemelut pertelingkahan antara Sayyidina Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Selain itu juga, menurut Imam Abdul Qahir bin Tahir al-Baghdadi mentakrifkan Syiah sebagai kumpulan pembangkang Khalifah Rawafidah yang terawal dan mengklasifikasikan mereka kepada 4 bahagian utama. Yang pertama Zaidiyah, yang kedua Imamiyah, yang ketiga Kaisaniyah, dan yang keempat Ghulat yang bererti pelampau. Ramai pengkaji Islam, aliran pemikiran Islam menegaskan bahawa Ibnu Sabah merupakan pengasas kepada mazhab Syiah. Namanya disebut secara mutawatir dalam 6 riwayat kitab-kitab Ahli Sunnah dan juga 7 riwayat kitab daripada Syiah. Ibnu Sabah juga merupakan orang yang mula-mula melahirkan penghinaan terhadap seluruh para sahabat yang lain. Beliau juga mendakwa wajib bagi Sayyidina Ali untuk mendapat jawatan khalifah sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya, apa yang dapat saya kongsikan bahawa menurut Imam Abu Hasan al-Asy'ari menyatakan maksudnya dikatakan seseorang itu golongan Syiah kerana mereka mengikut dan menyokong Ali bin Abi Talib, iaitu dengan utama dan melebihi Sayyidina Ali ke atas sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan berkenaan perbezaan fahaman Syiah dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang pertama iaitu daripada aspek imamah. Imamah menurut Syiah adalah pemimpin-pemimpin yang dilantik Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan baginda dalam urusan agama dan juga urusan dunia. Mereka mempercayai bahawa aspek imamah adalah salah satu daripada rukun iman dan iman mereka dianggap tidak sah dan dianggap kafir sekiranya mereka tidak mempercayai kepada imam-imam yang seramai 12 orang. Menurut mereka, pelantikan imam ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta daripada imam-imam yang terdahulu berpandukan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, mengikut pegangan mereka, Ali bin Abi Talib melantik anak-anaknya Hasan dan Husain dan kemudiannya Husain melantik anaknya dan begitulah turutannya sehingga imam yang ke-12. Kedudukan para imam Syiah dan darjat mereka diletakkan sangat tinggi, melebihi darjat malaikat dan para rasul. Golongan Syiah menganggap imam mereka sebagai maksum, iaitu terhindar daripada melakukan dosa dan segala kata-kata imam menjadi syariat agama. Berbeza pula dengan Ahli Sunnah. Konsep imamah sebegini tidak digunakan dalam pemikiran Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah tidak menganggap imamah sebagai salah satu daripada rukun iman. Imamah pada pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah adalah berdasarkan pemilihan dan persetujuan yang dilakukan dalam kalangan umat Islam. Imam atau pemimpin selepas kewafatan Rasulullah SAW di sisi Ahli Sunnah adalah terdiri daripada manusia biasa. Kedudukan atau darjat mereka tidaklah setaraf para rasul dan malaikat. Imam juga tidak maksum kerana yang maksum hanyalah para rasul dan kata-kata daripada imam tidak menjadi syariat agama. Baik, seterusnya sambung kepada sikap terhadap sahabat Rasulullah SAW. Bagi golongan Syiah adalah yang pertama, Syiah Imamiyah menganggap ramai kibar sahabat seperti Umar, Abu Bakar dan Osman adalah jahat dan mengatakan mereka ini merampas jawatan imamah milik Ali bin Abi Talib. Dan yang kedua pula adalah Syiah juga mengatakan sahabat-sahabat Nabi ini melakukan penyelewengan dan penentangan terhadap ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul sewaktu mereka memerintah. Bahkan semua sahabat Nabi yang menyokong Abu Bakar, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan juga dituduh jahat, termasuk isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri.
Seterusnya, golongan Syiah juga berpendapat bahawa mencaci sahabat-sahabat tersebut tidak dikira salah, bahkan ia mendapat pahala. Dengan itu, mereka juga menolak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat yang lain serta menuduh ramai daripada kalangan sahabat telah pun murtad. Baik, selepas itu golongan ahli sunnah wal jamaah pula. Yang pertama, mereka tidak suka menyebut sesuatu yang kurang baik tentang para sahabat. Apa yang disebutkan oleh mereka tentang para sahabat adalah semuanya yang baik-baik serta memuji para sahabat dengan pujian yang baik. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami dan lain-lain lagi menyebut sebaik-baik manusia dari umat Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan dan juga Ali bin Abi Talib. Hal ini kerana Rasulullah SAW mengasihi mereka dan berpesan agar umat Islam juga turut mengasihi mereka. Yang kedua adalah tidak mengiktikadkan maksum kepada sesiapa pun sama ada dalam kalangan para sahabat maupun kaum kerabat Rasulullah SAW sendiri. Begitu juga dengan golongan terdahulu, umat Islam dan juga orang-orang Islam yang datang selepas daripada mereka harus terlibat dan tidak boleh lari dalam melakukan dosa, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menjanjikan dengan keampunan dan juga keredaan serta mengampunkan dengan cara bertaubat. Yang ketiga adalah membenci dan memusuhi orang-orang yang membenci dan memusuhi para sahabat atau bersikap lancang terhadap mereka kerana sahabat adalah golongan yang pertama beriman dengan Allah dan Rasul serta dipandukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Islam, agama yang benar dan tauhid yang murni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada bahagian saya ini saya akan menerangkan berkenaan akidah taqiyah. Sebagaimana yang kita ketahui, apabila menyebut tentang akidah, ia merupakan satu pegangan dalam kehidupan seseorang beragama serta kepercayaan mereka dan pengamalan mereka di dalam agama mereka. Bagaimana pula dengan taqiyah? Taqiyah adalah menurut perspektif golongan Syiah satu doktrin suci oleh golongan Syiah yang menggalakkan untuk menyembunyikan atau menipu atau melakukan perkara yang tidak jelas di sisi agama mereka. Akidah taqiyah ini berpegang teguh dan beriktikad bahawa mereka perlu menyembunyikan agama mereka ataupun amalan yang mereka lakukan di khalayak ramai. Walhal Islam tidak mengajar sedemikian kerana Islam mengajar kita kejujuran. Pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan sesiapa yang melakukan taqiyah ini adalah dosa besar. Orang yang melakukan taqiyah ini jelas mereka tidak jujur dalam setiap apa yang mereka lakukan. Yakni sebagai contoh, mereka melakukan amalan ibadat seperti mana masyarakat awam melakukan. Tetapi dalam hati mereka, mereka tidak beriktikad bahawa agama mereka adalah agama Islam yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Golongan Syiah mengatakan taqiyah merupakan rukun di dalam agama mereka. Secara realitinya, akidah taqiyah ini sangatlah jauh menyimpang. Hal ini kerana mereka mengatakan lagi bahawa sesiapa yang meninggalkan taqiyah sama seperti meninggalkan solat. Oleh yang demikian, perbezaan ini ketara dengan pandangan Islam bahawa Islam tidak mengajar untuk bertaqiyah. Oleh yang demikian, kita harus faham bahawa akidah taqiyah adalah satu fahaman yang sesat yang dibawa oleh golongan Syiah. Sebagai umat Islam, kita perlu meneliti dan juga memahami akidah yang sebenar di dalam hati kita, terpesong oleh agama-agama lain yang menyebabkan kita syirik dan juga terkeluar daripada agama Allah, dan yang lebih teruk lagi, Allah melaknat kita sepanjang kehidupan kita di atas muka buminya. Wallahu alam. Selepas merujuk kepada kitab-kitab karangan ulama Syiah terdahulu dan kini termasuk kitab-kitab karangan ulama Ahli Sunnah, didapati ramai di kalangan mereka yang mengatakan Syiah percaya bahawa Al-Quran semasa yang digunakan sekarang telah dipinda dan dikurangkan terutamanya pada zaman Abu Bakar, Umar dan Uthman kerana kepentingan dan kuasa pribadi. Kenyataan yang paling jelas tentang sikap Syiah di atas disebutkan oleh salah seorang ulama besar mereka, iaitu Haji Mirza Husain bin Muhammad Taqi An-Nuri At-Tabarsi, dalam kitab yang bermaksud keterangan jelas pada mengisbatkan berlakunya tahrif, pindaan dan pengubahan kitab Al-Quran.
Dalam kitab itu, beliau memetik ratusan pendapat ulama dan mujtahid Syiah dari pelbagai peringkat zaman yang mengatakan Al-Quran ditambah dan dikurangkan daripada yang asal. Dalam kitab Fasul Al-Kitab juga ada menyebut pada halaman 180 surah Al-Wilayah yang dikatakan dibuang oleh sahabat. Surah ini juga disebut dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Musin Fani Al-Khurasani. Kitab ini dicetak beberapa kali di Iran. Juga, surah ini pernah diterbitkan dalam akhbar Perancis pada tahun 1842. Al-Qulaini menyebut, Al-Quran sebenarnya ada pada Imam Ghaib yang dipanggil Mushaf Fatimah. Besarnya 3 kali ganda daripada Al-Quran yang ada pada sekarang ini. Katanya yang bermaksud, Mushaf Fatimah padanya seperti Al-Quran kamu ini 3 kali ganda besarnya. Demi Allah, tidak ada padanya satu huruf pun dalam Al-Quran kamu ini. Syekh Hussein Al-Nuri At-Tabarsi menyebut, diriwayatkan dari ulama Rafidah Mutakaddimin, mereka menyebut bahawa Al-Quran yang ada pada kita sekarang bukannya Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Al-Quran itulah diubah, dipinda, ditambah dan dikurangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan tentang amalan nikah mut'ah yang diamalkan oleh golongan Syiah. Perkataan mut'ah adalah berasal dari kalimah istimta' yang bermaksud bersenang-senang dan intifak yang bermaksud mengambil manfaat. Secara umumnya, nikah mut'ah pernah dibolehkan sewaktu awal kedatangan Islam. Nikah mut'ah ini dibolehkan adalah sebagai rukhsah, iaitu keringanan kepada para sahabat yang ikut berperang. Lebih-lebih lagi, waktu tersebut adalah waktu peralihan daripada zaman jahiliah. Nikah mut'ah pernah dibolehkan oleh baginda Nabi SAW dan kemudian diharamkan, iaitu dibolehkan sebelum peperangan Khaybar dan diharamkan sewaktu peperangan Khaybar. Juga dibolehkan sewaktu penaklukan kota Mekah selama 3 hari, kemudian diharamkan sehingga kini. Golongan Syiah menyatakan bahawa nikah mut'ah adalah dibolehkan sebagaimana sewaktu zaman Rasulullah SAW serta menolak fatwa yang dikeluarkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Golongan Syiah mengharuskan mut'ah berdasarkan perkataan istimta' yang terdapat dalam surah An-Nisa pada ayat ke-24. Perkataan istimta' yang terdapat pada dalil tersebut ditafsirkan sebagai keharusan dalam mengamalkan nikah mut'ah. Berlaku juga penambahan ayat Al-Quran terhadap dalil ini, di mana golongan Syiah merujuk kepada bacaan Ibn Abbas yang menambah kalimah ila ajalin musamma. Hujah lain yang digunakan oleh Syiah dalam mengharuskan nikah mut'ah adalah riwayat yang disampaikan oleh Ibn Abbas yang mengatakan keharusan nikah mut'ah. Walau bagaimanapun, sanad hadis tersebut yang menjadi sandaran kepada keharusan nikah mut'ah ini adalah lemah. Terdapat khilaf dalam kalangan ulama dalam pengharaman nikah mut'ah. Terdapat pendapat yang mengatakan bahawa pengharaman nikah mut'ah ini adalah daripada Nabi SAW, dan terdapat juga pendapat mengatakan bahawa nikah mut'ah ini diharamkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Golongan yang bermazhab Sunni berpendapat bahawa nikah mut'ah ini telah dinasahkan hukumnya atau diharamkan pengamalannya dengan sebab penurunan ayat tentang pensyariatan nikah, talak, iddah dan perwarisan. Sebagai kesimpulan, melihat kepada beberapa perbezaan fahaman Syiah dan Ahli Sunnah wal Jamaah, maka dapat difahami bahawa akidah yang dianuti dan diamalkan oleh golongan Syiah ini secara terang dan jelas sangat bercanggah dengan akidah yang sebenar dibawa oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Fahaman dan akidah yang dibawa Syiah bukan sahaja menyalahi ijma' para ulama', malah lebih teruk ianya telah terpisung dari nas-nas yang telah ditanzilkan Allah SWT sebagaimana yang difahami oleh jumhur ulama' kepada umat manusia. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.